Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bang Cik Live. Okey, hari ni Bang Cik nak bawa semua menjawab 3 persoalan tentang haji. Okey, sekarang Bang Cik berada di kawasan tengah-tengah Mina. Okey, ada 3 persoalan haji yang bermain di minda kita. Seperti kita tahu, sekarang ni haji untuk tahun 1442 iaitu 2021 tiada jemaah antarabangsa, tetapi pendaftaran haji telah dibuka. Semalam pun pendaftaran telah dibuka semalam, iaitu hari pertama. Hari ni hari kedua. Bacik tak tahu lagi jumlah yang berdaftar, belum lagi diumumkan lagi. Tetapi 60,000 kota telah dibuka untuk jemaah haji pada tahun ini. Okey, apakah 3 persoalan yang Bacik akan jawab hari ini? Pertama, kenapa harga pakej? Okey, kenapa harga pakej yang dikatakan terlampau mahal, iaitu bermula daripada RM16,000 sehinggalah RM12,000. Bukan bermula kiranya dari RM12,000 ke RM16,000. Dan Bacik akan tunjukkan di manakah kawasan-kawasan yang RM16,000 kat mana, RM14,000 kat mana, RM12,000 kat mana. Okey, ada 3 pakej sebenarnya. Dan persoalan kedua, adakah keluarga Bacik akan buat haji tahun ini? Adakah berdaftar ataupun tidak? Yang ketiga, badal haji boleh atau tidak boleh pada tahun ini? Okey, stay tune. Bacik akan pergi ke satu tempat di kawasan Mina ni. Bacik akan tunjukkan pada anda yang perkara pertama. Tetapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and share, komen Bang Cik Live supaya Bang Cik lebih bersemangat untuk anda menyampaikan info-info terkini, terutamanya pada musim haji ini di Kota Mekah. Okey, jom. Di bawah Bang Cik ni, di bawah Bang Cik ni sebenarnya adalah laluan jalan kaki menuju ke Jamrat. Dia berbumbung, tetapi disebabkan ada jalan raya, dia putus kejap. Okey, jom ikut Bang Cik sebentar. Okey, kalau kita tengok pagi-pagi ni sebenarnya dah ramai orang bertukang. Okey, dah ramai orang bertukang sebenarnya. Kalau bunyi ketokan ataupun apa-apa je lah bunyi orang bertukang, minta maaf sebab sekarang ni adalah waktu persediaan untuk ibadah haji. Sebab baru diumumkan, terus dia buat apa yang perlu. Okey, untuk pakej yang pertama, Bacik nak tunjukkan pakej pertama adalah pakej Neolofa. Kalau banyak mutawif, Bacik pun tak pasti sebenarnya betul tak betul Neolofa masa dia buat haji dia duduk kat bangunan tersebut. Okey, bangunan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 deretan bangunan yang ada di kawasan Mina. Dekat situ kita tunjuk tu Jamrat. Okey, Jamrat sebenarnya memanjang. Yang bulat-bulat tu sebenarnya hanyalah orang cakap eskalator. Eskalator untuk naik ke atas, kerana Jamrat mempunyai 4 tingkat. Okey, kalau dekat sini kita tengok pakej Neolofa yang mutawif-mutawif biasanya sebut. Okey, tapi tu bukan kepastian Bacik tak tahu Neolofa duduk mana. Itu adalah pakej untuk yang 16,000. Okey, pakej yang RM16,000 belum di VAT lagi. Okey, kalau dah di VAT dalam 19,000 lebih, itu adalah pakej. Sebab apa dia mahal? Sebab dia di dalam bangunan. Okey, di dalam bangunan mestilah ada aircon. Tapi sebenarnya semua kemah ni ada aircon. Cuma jarak, okey, cuma jarak antara bangunan tersebut ke Jamrat dan keselesaan rasanya Bacik akan tunjukkan gambar tahun-tahun lepas. Okey, Bacik akan cari balik gambar tahun lepas, sebab tahun lepas 1000 jemaah. Okey, tahun lepas untuk haji tahun lepas 1000 jemaah. Hanya semuanya di dalam bangunan tersebut. Jadi kita boleh cari balik gambar dan Bacik akan kepilkan sekali
Okey, insya-Allah. Okey, ini dah package 16,000 di bangunan tersebut. Package 14,000 di camp hadapan, di kemah di hadapan. Kalau tengok sekarang banyak pekerja-pekerja sedang baik pulih. Okey, dan package yang ke belakang sikit iaitu 12,000. Ini adalah package yang ke belakang. 14,000 dan 12,000. Dia adalah berada di kawasan kemah. Okey, package ni sebenarnya bukan semata-mata kemah. Okey, bukan semata-mata kemah. Dia juga adalah berinclude ataupun sekali dengan makan dan juga pengangkutan daripada kerja haji, semua sekali. Okey, kita pun faham waktu pandemik ni kita tak expect satu bas penuh. Dia mesti mengurangkan, okey, mengurangkan jumlah penumpang dalam bas. Jadi untuk pengangkutan pun akan menjadi mahal. Okey, akan jadi mahal. Penginapan di Arafah juga akan disediakan. Tetapi Bancik tunjuk kawasan Mina adalah kerana kawasan Mina ni duduk lama. Okey, sebab ke dalam kerja haji, Mina, kawasan Mina adalah tempat kita menginap yang paling lama. Okey, termasuk juga kemah di Mina, kemah di Muzdalifah dan juga kemah di Arafah. Semua include sekali dengan package makanan. Okey, package makanan semua include. Okey, itu salah satu sebab dia. Okey, dan sebenarnya kenapa Bancik cakap package ni sebenarnya tak adalah mahal. Tapi sebenarnya tak ada mahal bagi yang berkemampuan. Kalau semua nak tahu, okey, semua nak tahu sebenarnya package haji biasa, kalaupun tak ada Covid, yang kemah-kemah yang berada di hadapan ni sebenarnya package yang berharga atas pada 60,000 ke 100,000, ada yang sampai 200,000, tengok pada jumlah orang di dalam kemah. Kalau untuk pengetahuan, yang Bancik tahu, kalau di Malaysia lah, di Malaysia banyak Bancik kaitkan dengan Malaysia sebab Bancik tahu package-package yang di Malaysia. Okey, RM 200,000 package dia, satu kemah ni dibahagi pada dua. Okey, dibahagi pada dua dan duduk dua orang. Jadi satu kemah ni dalam 4 orang sahaja satu kemah. Package 60,000 di hadapan ni juga, di bawah saja bangunan. Kalau di Asia Tenggara punya VVIP ataupun kemah VIP kita panggil, iaitu di bawah bangunan tu saja, kemah 112. Kalau yang pernah beli package dalam 60,000, boleh juga 60,000 di sini. Okey, ni juga adalah untuk refer, manalah tahu kita berkemampuan untuk membeli haji package. Okey, haji package iaitu anda dapat jemputan tetapi untuk mengikut swasta. Okey, antara kemahnya adalah kemah di situ tetapi duduk masih beramai-ramai. Kemah 112 dalam 60,000 punya package. Kalau 100,000 tu dah kurang sikit lah. Kita tengok pada apa yang dijanjikan. Kalau kemah untuk yang betul-betul di belakang sana, di balik bukit, itu kemah Muasim di Asia Tenggara, memang cukup jauh. Okey, memang cukup jauh. Jadi sebab apa dia mahal? Sebab dia berdekatan dengan Jamrat. Dan package makanan dia berbeza. Package dia, yalah, bila VIP ni mutawif dia ramai. Okey, mutawif dia ramai. Jadi Bancik rasa Bancik dah jelaskan apa yang berlaku sekarang. Okey, kenapa package dia dalam 16,000, 14,000 dan 12,000. Itu yang Bancik nak jelaskan kali pertama. Okey, kalau ada apa-apa persoalan lagi, sila komen di bawah. Bancik dekat je dengan Mina ni, Bancik tiap-tiap hari boleh pergi. Okey, insya-Allah Bancik sebelum dia tutupnya Mina, sebab kebiasaannya Mina, tempat-tempat kerja haji ni akan ditutup selama seminggu sebelum hari wukuf. Jadi orang tak boleh nak datang kalau tiada permit. Okey, rasanya explanation Bancik mengenai 16,000, 14,000 dan 12,000 tu. Dan satu lagi info, sebenarnya, okey, sebenarnya pembayaran package ni harga dia lebih kurang sama semasa musim bukan Covid. Okey, kepada orang-orang yang berada di Saudi ataupun orang yang berada ni pun perlu juga sebenarnya membeli package-package kemah ni. Okey, perlu juga benda, tapi yalah, cuma beza dia ada juga package yang ke belakang sikit, jadi murahlah sikit. Okey, murahlah sikit. Jadi orang cakap cuma
Tahun ini hanya 60,000 sahaja jamaah dibuka. Jadi tidaklah orang cakap dibuka semua. Okey, stay tune lagi untuk persoalan kedua. Ini persoalan-persoalan yang selalu bancik dapat, iaitu adakah bancik daftar tak haji tahun ni. Okey, jom kita menuju ke kita punya kenderaan. Okey, kalau kita perhati kat sini, memang banyak pekerja-pekerja sekarang ni sedang membuang barang-barang. Okey, dia akan buat mozaik balik. Begitulah setiap kali haji. Kemah ni pula selama 2 tahun dah tahun lepas dah tak pakai. Okey, tahun lepas tak pakai, jadi tahun ni akan perbaiki balik. Dia aircon dia akan check balik semua sekali untuk keselesaan lah, untuk keselesaan dan juga untuk pengunjung. Dan sekarang ni pula kita tahu SOP yang berbeza. Dia akan design balik untuk limited. Kita tahu corona ni kita tak boleh beramai-ramai dalam kemah. Dia akan letak limit berapa, tapi semua tu belum diberitahu lagi. InsyaAllah kalau dia beritahu besok-besok, bancik akan update kemudian. Okey, kita tengok kat sini depan ni. Dia angkat plywood. Okey, banyak persoalannya bancik boleh tak buat haji pada tahun ini. Okey, salah satu sebab, sebenarnya bancik sendiri tak buat haji pada tahun ni disebabkan bancik sebenarnya bukannya resident visa. Okey, bancik bukannya pekerja ataupun resident lah, senang cerita. Bancik hanya menggunakan visa ziarah. Okey, bancik hanya menggunakan visa ziarah. Jadi semalam bancik tengok di website, bancik tak boleh masukkan bancik punya ID number. Okey, ID number bancik untuk visa sahaja. Jadi tak boleh. Sama juga dengan orang tua bancik. Dan mesti ada juga yang bertanya, isteri bancik. Okey, isteri bancik boleh buat ataupun tidak. Okey, isteri bancik pun sebenarnya tidak boleh buat disebabkan syarat utama. Okey, antara syarat utama haji pada tahun ini adalah 5 tahun. Okey, 5 tahun sebelum. Okey, sesiapa yang telah melakukan ibadah haji selama 5 tahun, yang baru-baru ni 5 tahun ke belakang, iaitu bermula pada tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 2016 lah, starting pada 2016, tak boleh buat haji pada tahun ini, tak boleh berdaftar pun. Disebabkan kita, sebelum kita nak daftar tu, kita kena buat pengakuan. Okey, bila kita buat pengakuan, memang terpaksalah kita mengaku sebab ini pun ibadah. Okey, bila ibadah kita kena buat betul-betul lah. Okey, dia sebab isteri bancik dah buat haji pada 2018. Jadi satu keluarga tahun ni kami tidak memilih untuk membuat haji kerana syarat-syarat yang orang cakap syarat-syarat yang ada tidak memungkinkan kita orang buat haji pada tahun ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita tunggulah tahun depan ke macam mana. Jika umur panjang ataupun bancik dah daftar haji juga dengan tabung haji, iaitu 100 tahun lagi, manalah tahu kita masih dapat hidup lagi. Manalah tahu satu hari nanti tabung haji memanggil bancik untuk bekerja dengan beliau menjadi petugas haji. Manalah tahu rezeki, tak tahu. Tapi doa-doakanlah bancik. Bancik pun mengharapkan doa-doa daripada semua. Okey, nombor 3 persoalan yang bancik tiba-tiba dapat tanya bertubi-tubi semalam, iaitu mengenai badal haji. Okey, sebenarnya badal haji dan syarat untuk register, untuk berdaftar, tiada menuliskan anda dah telah melakukan haji, anda tak boleh daftar. Tak ada. Tahun ni memang total tak ada. Tetapi syarat dia 5 tahun ke belakang. Satu, kalau ada pun, pembadal kena beli package. Okey, minimum harga dia dalam RM12,000. Bayangkan RM12,000 satu. Jadi yang package RM1,500, RM3,000, RM4,000 tu jangan percaya. Kalau dah bayar, sila ambil balik duit. Sebab tahun depan pun belum tentu lagi. Tahun depan pun dia orang akan promo benda yang baru, orang yang baru. Jadi tak ada masalah. Kita ada register balik tahun depan. Okey, minta balik duit. Kalau dia hold, minta juga duit. Okey. Dan siapa yang belum daftar, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau nak juga, kalau ada juga yang offer, minta dia permit atau itu surat kebenaran untuk melakukan haji. Dan package dia bukan sikit-sikit.
iaitu dalam 12,000 ke atas. Itu kalau di ikhlas lah. Kalau di ikhlas dia bayarkan VAT ataupun dia bayarkan cukai, dan hanya bayar dia punya pendaftaran saja RM12,000 111. Kalau dia ikhlas lah. Manalah tahu terjumpa dengan orang yang betul-betul ikhlas. Sebab selama ni pun ramai yang beritahu bancik yang package 1000 tu, mana tahu dia ikhlas bancik, kita pun tak tahu. Tapi tak apa, itu semua urusan dia dengan Allah SWT. Bancik pun tak nak petikaikan, okey, petikaikan masalah-masalah yang ada. Bancik hanya berjuang pada 2 tahun ini, sebab jelas dan nyata sukar untuk buat pembadal haji. Yang kedua, okey, yang kedua ya harga. Yang ketiga, kita ada dapat contact number lah, supaya di mana-mana dia pergi, ke mana-mana dia pergi, kita boleh contact supaya kita tahu jalan kerja dia. Okey, dia ke Arafah, dia ke Mina. Yang penting ke Arafah, sebab Arafah adalah yang paling utama dalam bab haji. Okey, bancik pun dah sampai dekat kenderaan. Bancik sekarang berada di kemah. Tak tahu kemah ni belum lagi di renovation. Kita tengok kat dalam ni. Ni adalah dewan makan. Kalau siapa-siapa yang dah buat haji pasti merindui. Kalau yang buat haji musim sejuk, inilah pot pertama. Sebab dengan kain ihram ataupun dengan hanya sekeping, hanya dapur ni yang boleh memanaskan. Tetapi bila musim panas, dapur ni tidak, orang cakap tak jadi tempat utama lah. Cuma kalau haji musim sejuk, akan jadi pot utama jemaah-jemaah haji. Okey, bancik pun nak mengakhiri bancik punya vlog kali ini hanya untuk explainkan 3 perkara. Okey, bancik ucapkan terima kasih kepada subscriber baru. Sebabkan bancik 2-3 hari ni memang banyak bertubi-tubi subscriber baru. Okey, dalam 1000 orang. Jangan lupa tekan loceng notification. Dan jangan orang cakap kalau tidak menyukai Bancik Live, boleh tekan unlike video, boleh tekan. Kalau video ini bermanfaat pada semua, sila kongsikan video ini supaya kita semua dapat manfaat bersama. Jangan lupa komen kalau ada apa-apa persoalan. Minta maaf, bancik pun tak tahu ke mana bancik nak pergi ni. Okey, bancik akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesiapa yang dah dapat surat pada tahun lepas dan tahun ini, jangan kecewa. InsyaAllah tahun depan jangan putus berdoa. Kita doakan sama-sama supaya anda semua dapat buat haji. Okey, di depan bancik adalah Masjid Khif. InsyaAllah Masjid Khif ni hanya dibuka sebenarnya setahun sekali saja. Tapi tak apa, nanti ada juga orang minta bancik buat review. Okey, tapi itu lain kali. Bancik just nak menerangkan kepada anda semua tentang package yang ada. Nak kata mahal ataupun murah, sebenarnya itu atas individu sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.